tajuk kita pada malam ini sebagaimana yang tertera di papan hitam, papan putih, iaitu jin. Sejarah jin ini. Ramai peminat jin sebenarnya. Sebenarnya jin ini berasal dari jan. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jan itu. Jan itu terjemahannya bapa jin. Daripada api. Ataupun dalam ayat yang lain disebut minar samu. Daripada mimar diminar, daripada lidah api. Yang bahagian yang panas tu. Itu asal kejadian jin itu ataupun jan. Jadi jan ini, bapa jin ini namanya Azazil. Gelarannya jin. Macam manusia juga. Adam gelarannya Abul Bashar. Abul Bashar maknanya bapa manusia. Jan itu bapa jin, namanya Azazil. Abul Bashar namanya Adam. Gitu. Nabi Adam dicipta daripada tanah liat dan daripada tembikar, min salsal, tembikar. Jin dicipta daripada lidah api. Asalnya jan. Gitu. Oleh kerana dia menyombong ataupun takabur ataupun membesar diri, maka Allah laknat dia. Kita bayangkan bahawa Azazil ini beramal puluh ribu tahun. Silap satu saja. Satu je silap dia. Tidak mahu hormat kepada Nabi Adam. Maka Allah laknat. Bagaimana pula kalau kita tak semayang sepanjang hidup. Sepanjang hidup tak semayang. Iblis ataupun Azazil ketika itu dah puluh ribu tahun beribadat dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menyombong, tidak sembah, tidak hormat Nabi Adam sekali. Tuhan laknat. Maka jadilah dia itu mal'un ataupun rajim, yang direjam, yang dilaknat. Jadi apabila ia dihantar ke muka bumi ini, hanya saya tambah sikit lah. Kalau kita baca sejarah-sejarah tua-tua dulu, waktu Adam di syurga, iblis masuk ikut perut ular. Ular masuk, iblis pun boleh masuk. Dia menyeruk dalam perut ular. Ini Israeliat. Kisah ini tidak ada asasnya, tapi orang tua orang cerita. Tuan marah ular tadi tu, langsung tak kaki dia. Wallahualam, kitab mana dibaca. Ini banyak Israeliat. Tak apalah, itu cerita kemudian lah. Apabila dia campak ke dunia ini, maka jin ini, Azazil tadi, bertukarlah ia menama Iblis. Iblis ni maknanya jauh daripada, Iblis maknanya ialah putus asa. Iblis maknanya putus asa. Syaitan maknanya yang kena laknat. Syaitan maknanya jauh dari rahmat. Syaitana ba'uda an rahmat, jauh daripada rahmat. Iblis yang putus asa. Namanya Azazil. Habis nama hilang. Jangan. Kemudian turun ke bumi ini
dia beranak pinak. Iblis ini beranak pinak. Bos nombor satu namanya Iblis. Nombor satu. Selepas dia terbumi ini namanya ialah Iblis. Setelah dia menderhaka kepada Allah, gelarannya Iblis. Anak cucu ini namanya syaitan. Iblis ini dia minta Allah Ta'ala jangan mati-mati. Qala rabbi bima aghwaytani. Bukan gitu. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, kata dia, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Dia minta jangan mati-mati. Qala fa innaka minal munzarin. Engkau akan ditangguhkan. Maknanya Iblis tak mati-mati sampai hari kiamat baru mati. Tapi anak cucu cik dia mati. Ini ambil pendapat ulama yang mu'tamad. Maknanya Iblis itu tak mati-mati sampai sekarang dia. Satu ketika Nabi jumpa dia, lalu depan Nabi, dah bongkok dah, tua dah. Zaman Nabi Adam bayang, Nabi Muhammad dah jumpa, tua bongkok dah dia. Sahabat pun nampak, kata Nabi, kau tahu siapa lalu? Tak tahu ya Rasulullah. Itulah dia Iblis. Iblis dah terlalu tua, dia pun dah pening, bongkok dah dia, lama sangat hidup dalam dunia. Dia. Kemudian dia sekarang ni kerja Iblis tu, dia train orang, train dia punya pengikut dia round. Tu sebab satu hari dia bawa anak jalan nak latih dia, lalu tempat orang judi. Ayah singgah ya, tak payah, itu member kita. Tempat judi tak masuk. Yang dia masuk surah dia masuk, masjid dia masuk. Pasal dia nak kacau orang masjid. Orang kelab malam ni tak masuk. Buat apa dia masuk? Itu pun saudara dia, sepupu dia, adik-adik dia berapa, kroni dia dalam tu. Kemudian oleh kerana kejadiannya itu daripada api, maka makanannya pun daripada api. Sebagaimana manusia cipta daripada tanah, makanannya pun daripada tanah. Sebab kita makan lembu, lembu makan rumput, rumput dari tanah. Kita makan kambing, kambing rumput, rumput daripada tanah. Makan udang, udang makan lumut, lumut daripada tanah. Makan rian, rian daripada tanah. Akhirnya kita mati masuk dalam tanah. Begitu. Jin pun begitu. Dicipta daripada api, maka makanannya pun daripada api. Makan tulang itu kemudian. Di tulang ini dia makan selepas lahir Nabi Muhammad. Dia minta Nabi berdoa kepada Allah, minta tambah makanan dia. Tak memadai, api dia tak tahan dia. Ya Rasulullah, mintalah Allah Ta'ala tambah makanan kami. Nabi kata, kamu makanlah tulang-tulang itu. Tulang jin yang Islam makan tulang yang disembelih, jin yang tak Islam makan tulang yang tidak disembelih. Ada dua pendapat ulama. Ada ulama mengatakan dia makan tu, dia makan, Allah Ta'ala salutkan balik tulang dengan daging. Dia makan daging pada tulang tu. Ada yang mengatakan dia tak makan, dia cium saja. Dia cium saja tulang. Kenyanglah dia. Itu sebab kita diharamkan beristinja dengan tulang. Kita kan boleh beristinja dengan batu, dengan kayu, dengan benda-benda yang keras. Mana kayu boleh, kulit kayu boleh, kulit rian tak boleh. Silap lah. Kaca tak boleh kan? Dan tulang tak boleh. Tulang itu makanan jin. Tulang itu makan. Jangan kita beristinja dengan tulang, mengamuk jin. Itu yang bengkak-bengkak pasal itulah. Itu makanan dia. Asal dia makan asap. Maknanya asap yang busuk itu dia makan. Asap yang wangi jin Islam makan. Itu sebabnya jin Islam suka yang wangi, jin yang kafir suka yang busuk. Itu keadaan. Itu sebab kita ni kalau nak mengalau jin antara lain, kita pakai minyak wangi tu. Jin tak suka, jin kafir tak berapa suka. Kita nak tengok orang sakit masuk jin, kita pakai minyak wangi sikit. Dia tak berapa nak berminat orang yang pakai minyak wangi. Itu keadaan jin.
makanan dia. Kemudian jin ni beranak pinak. Mana mereka ada jantan, ada betina. Ya, jin ada jantan, ada betina. Jadi jan tadi turun kepada jin satu, syaitan satu. Gitu. Jin ini bagi dua pula. Islam satu, kafir satu. Syaitan tadi semua kafir. Tak ada syaitan yang Islam, tak ada. Tak boleh kata ini macam syaitan Islam je. Tak ada. Syaitan Islam tak ada. Jin ada jin kafir, ada jin Islam. Kita tinggalkan syaitan. Kita masuk bab jin. Jin. Jin ini dia punya kelompok, dia kelompok syaitan juga. Maka jumlah dia 9%. Manusia 1%. Ya, jumlah. Ini kaedah bukan tepat, makna kaedah saja. Banyaknya jin itu ialah 9%, jin dengan syaitan 9%, manusia 1%, malaikat 90%. Sebenarnya tak tepat. Malaikat tidak terhingga banyaknya sebenarnya. Tapi ini untuk nak kadar saja. Nak menyenangkan faham saja. Maknanya jumlah malaikat tak terhingga banyaknya sebenarnya. Tapi kalau buat nisbah pun tak tepat. Itulah kaedah yang boleh buat. Jumlah dia. Dia beranak pinak. Dan mereka akan mati setelah tua, tapi dia muda balik. Dia minta Allah Ta'ala, jin ini minta Allah Ta'ala sebelum dia mati, dia muda dulu. Dia tua, nak mati dia muda sekejap. Nak merasa muda. Maknanya kita kalau minta, orang dah tua minta muda, ada balik jin tu. Begitu. Kan dah tua, operate, ada balik jin tu. Nampak? Itu kaedah dia. Kemudian jin ini dia tidak ada pembangunan. Banyak ulama berpendapat dia tak ada bangunan tak ada. Maka mereka duduk di pinggir-pinggir hutan. Di antara dua gunung itu, lembah itu. Di tepi-tepi laut, di udara, di rumah-rumah yang kosong, di lombong-lombong. Tempat duduk. Di hutan-hutan. Itu orang sebut tempat jin bertendang tu. Betul dia. Tempat jin bertendang. Itu sebabnya kita di tepi laut kita berhati-hati, tengah laut kita berhati-hati, di lombong-lombong kita berjaga-jaga, di hutan pun begitu, di udara pun begitu. Udara tempat dia tinggal juga. Jadi orang-orang Melayu dulu ni pandai juga dia, tapi salah teknik lah. Dia masuk hutan, dia kata apa? Tabik datuk. Anak cucu cicit nak topang lalu. Anak orang Melayu. Salah hukumnya. Pasal minta tolong kepada jin. Wa annau kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia minta tolong kepada jin. Bertambah-tambah sombong jin itu. Kita pun tambah dosa, minta tolong kepada jin. Tak boleh. Tapi tak boleh lah kita, wahai jin-jin, kita pergi ke tepi. Tak boleh pula. Jadi action pula kita. Minta tolong kepada Allah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Dia dengar ayat Quran pun dia takut. Jin ini bila kafir dengar ayat Quran, dia panas. Dia panas. Itu kelebihan ayat Quran tu. Kemudian jin ini dia rajin tinggal rumah-rumah yang tidak menyebut nama Allah. Itu rumah-rumah kosong dia duduk. Kita masuk rumah kosong, kita akan dirasuk oleh jin itu. Satu ketika satu buah rumah di Selangor ni lah. Rumah kosong. Sampai jin duduk lama dah. Masuk kena. Tapi satu orang kawan, dia duduk mana? Tuan rumah tu duduklah free je. Dia duduk rumah tu. Siang besok khabar. Jin rampas khabar tu. Siang, tapi dia berani, dia rampai balik semula. Itu hebat tu. Apa ranjat jin tu. Tengah-tengah malam dia tidur, jin angkat dia. Angkat sampai siling. Celik mata dia. Air tinggi sangat. Dia kata turun sikit. Belum berunding pula dengan jin tu. 3 hari dia pun cabut tak tahan kan. Itu rumah-rumah yang kosong. Jangan kita masuk rumah kosong dengan sesuka hati, tak boleh. Dia duduk situ. Kemudian
Jin ini dia rajin keluar di waktu senja. Dia operasi. Sebab kita pesan anak-anak waktu senja masuk. Waktu senja Nabi pesan, hendaklah kamu panggil anak-anakmu ke dalam rumah waktu senja dan tutup tingkap dan pintu. Kerana pintu yang ditutup waktu senja, syaitan jin tak akan masuk. Jin tak masuk. Lepas maghrib buka balik tak apa. Waktu senja tu, hampir-hampir matahari masuk, anak-anak panggil masuk balik. Tutup semua pintu. Orang tu boleh masuk tu, masuk celah-celah tu, dia tak masuk. Dia ikut prosedur, ikut pintu juga dia. Itu sebab kita tidur di masjid surau ke, nak tidur surau tidurlah, jangan tidur kat mihrab tu. Jangan tidur mihrab, nanti kat tangga, jangan. Tempat dia lalu, tempat dia semayang. Itu sebab setengah masjid yang dia semayang, kita tidur kat mihrab tu, besok kita tidur dalam air condition lah. Dalam longkang dia angkat. Dekat pintu tak boleh, dia masuk. Dekat mihrab pun tak boleh. Lepas tu jin ni kadang-kadang dia semayang. Banyak di wilayahnya ada tempat dia semayang. Banyak siap-siap jumpa. Siap masuk, bila masuk masjid, dah di tengah semayang ada. Kadang-kadang dia semayang subuh sama. Subuh sempat ke masjid tak lama dulu, 2 tempat yang saya dapat, 3 tempat. Subuh-subuh dia semayang, imam semayang di masjid tu, 3 orang, 4 orang yang makmum, bila amin tu ramai. Tapi imam kan, tengok-tengok 4 orang. Bila amin, penuh. Melompat imam cabut. Cabut imam. Bila imam cabut, makmum cabut juga. Begitu. Dia semayang. Di satu masjid pejabat gitu juga. Dia orang pejabat cerita. Dia kata waktu Zuhur masjid pejabat tu semayang, asar tak semayang. Besok ada yang nak semayang duha, tengok dia punya sejadah terbuka balik. Jin semayang di surau pejabat berkenaan. Ada pejabat masih ada lagi. Saya boleh sebut ambil mana, takut daulat susah. Itu dia. Di setapak tu masjid, sekolah masjid surau, dia rajin semayang di surau tu. Ada sebuah masjid setapak. Jadi maknanya itu jin. Dia itu jin ni ada yang Islam, ada yang kafir. Dan kita lihat bahawa jin ini juga mendengar ceramah. Jin Islam juga mendengar syarahan. Dia juga mengaji. Sebab satu ketika Nabi bercerita sahabat itu, tuan-tuan sekalian, Nabi kata, saya nak pergi mengajar jin, nak ceramah dengan jin. Siapa nak ikut ni? Seorang tak berani. Yang berani Abdullah bin Mas'ud, dia berani. Saya Rasulullah ikut. Dia memang kecil berani Abdullah bin Mas'ud ni. Ikut. Sampai tempat itu, Nabi kata, kau duduk sini je, jangan ikut aku. Duduk sini. Dekat masjid jin sekarang di Mekah tu, masjid situlah Nabi mengajar. Itu dia gelakan masjid jin tu. Bukan jin tu buat, bukan dia buat, Saudi buat, kerajaan buat masjid tu. Sempena tempat Nabi mengajar jin, dia gelarkan masjid jin. Itu. Tapi jin ada semayang sekarang ada. Jin ada semayang situ. Dan sekali semayang juga. Ramai semayang di masjid jin tu. Tapi bukan dia buat. Jin tak pandai buat bangunan. Maka Nabi kata, kau duduk sini wahai Allah. Nabi buat gasan bulat gitu. Bulat itu. Kau duduk sini kata. Jangan bergerak. Nanti aku pergi, kau tinggal sini. Kalau jin datang bertanya soalan, jangan jawab. Kalau kau jawab, nanti dia soal lagi. Kan jin tu rajin menyanyi, rajin membebel. Jin jenis rajin membebel tu. Maknanya kalau dapat isteri membebel, ada balik jin tu. Maka Nabi pun mengajar jin. Selepas mengajar, Nabi tengok Abdullah bin Mas'ud, wahai Allah, apa khabar kau wahai Abdullah? Tidak ada apa Rasulullah. Aku bimbang kau di apa-apakan tadi, kata Nabi. Alhamdulillah Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku nampak jin turun, beribu-ribu turun. Berkepak-kepak turun. Dengar syarahan lagi. Mana jin pun dengar syarahan. Jin pun dengar ceramah. Kalau kita tak dengar ceramah, lebih teruk pada jin. Gitu. Jin pun datang dengan ceramah juga. Habis. Jadi jin ini sekolah agak di Mekah. Dia ngaji. Satu hari dia masuk asrama pula tu. Jin pun masuk asrama. Satu hari budak-budak student tak tahu jin mengaji sama-sama dia. Yang tahu tuan guru je tahu. Satu hari kata budak ni, saya nak tidur ni. Kalau awak nak tidur sekarang, padamlah lampu.
Jadi di sini katil, dua katil gitu. Swiss sana, Swiss jauh. Jin tak tidur, waktu berbaring dia padam Swiss, jauh tangan dia. Sampai tangan kat Swiss sana tu. Pensan budak tu. Budak yang sama dia. Baru dia tahu ni jin rupanya. Besok tuan guru dia tahu, tuan guru kata, murid-murid sekalian, besok-besok ni kalau datang lambat, jin-jin sekalian dia kata, jangan ganggu makhluk manusia. Nak mengaji aja. Lain kali dia kata kalau datang lambat, kursi kosong jangan duduk. Jin duduk dah. Jin pun masuk sekolah. Gitu. Jin pun masuk kelas. Itu di Mekah. Kemudian jin ini kita lihat mereka merupakan makhluk yang ikut perintah. Tapi perintah yang karut ikut. Perintah Allah Ta'ala dia tak ikut. Itu sebabnya perintah kalau manusia itu pandai, jin ikut. Nabi Sulaiman dipatuhi oleh jin. Jin tak berani langsung dengan Nabi Sulaiman, tak berani langsung. Pasal Allah Ta'ala arahkan jin kau mesti taat Nabi Sulaiman. Kalau kau langgar Nabi Sulaiman, kau akan terbakar. Terus jin taat Nabi Sulaiman, tetap taat. Itu perintah. Manusia boleh menguasai jin. Itu sebab waktu Nabi Sulaiman arahkan jin buat haikal tu, buat Baitul Maqdis tu, dulu dipanggil haikal. Haikal Sulaiman. Baitul Maqdis tu lah. Dia angkat batu dari laut. Kerja siang, pagi, petang, pergi siang, malam, tak berhenti jin. Pasal takut dengan Nabi Sulaiman. Itu sebabnya jin ni bukan nak pandang Nabi Sulaiman. Memandang hujung dari hujung mata pun dia tak berani. Itu hebat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pegang tongkat, tengok jin kerja. Jin kerja sungguh. Siang malam, pagi petang. Apa arah jalan. Tak pernah dia bangkang, tak pernah tengok pun Nabi Sulaiman. Itu hebat Nabi Sulaiman. Sampailah Nabi Sulaiman tumbang, mati dah. Tongkat dia pegang, dia makan di anak-anak. Rupanya dah mati lama. Dah lama Nabi Sulaiman mati. Anak-anak dah makan dia punya tongkat. Tumbang Nabi Sulaiman. Dia tengok, dah mati dia kata. Kalau aku tahu lama aku mati kerja. Maknanya dia takut Nabi Sulaiman dah mati baru dia rasa nasib baik mati. Penat rupanya dia kerja. Dua kita dapat kesimpulan. Yang pertama, dia takut Nabi Sulaiman. Yang kedua, dia tidak tahu alam ghaib. Kalau depan mata pun Nabi Sulaiman mati pun dia tak tahu. Oleh hal demikian, jin tidak tahu alam ghaib. Apa yang saya jelaskan sini ialah jin tak tahu alam ghaib, maka bomoh tahu alam ghaib, itu pembohong. Jin itu menipu bomoh tipu kita. Sekarang orang pakai bomoh. Asalnya sebelum Quran turun, jin ni boleh naik ke langit. Jin boleh naik. Dia ramai-ramai, dia berdokong-dokong tu, bersompoh. Naik itu tinggi sampai dia yang bawah yang turut memikul tu. Bawah sekali tu. Naik ke langit tu. Dia mengintai berita malaikat. Berita langit. Maknanya dia kata wa anna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasala. Dulu kami duduk tepi langit tu dia kata. Nak dengar malaikat cakap. Malaikat cakap ada berita-berita baru, dia bawa sampai ke bomoh. Dia bawa turun sampai ke bomoh, nampak? Tiap-tiap cerita yang cerita bomoh betul. Lama-lama orang percaya ke bomoh 100%, baru dia tipu, nampak? Saya ulang lagi kalau tak faham. Maksudnya begini. Dulu sebelum Quran turun, pintu langit tak jaga. Malaikat tak jaga. Quran turun baru jaga. Jadi. Faman yastami'il an, barang siapa di antara jin tu mendengar berita-berita langit, yajid lahu shihaban rasada, akan ada taik bintang akan melontar mereka itu. Tak boleh naik sekarang, tak boleh naik dah. Dulu ni waktu Tok Nujum kan dulu cerita kan. Bomoh ni kata Nabi akan lahir, Nabi Musa akan lahir. Semua bomoh belaka tu. Mengaku betul. Betul semua. Mimpi pun dia tebuk dari. Pasal bomoh dah dimaklumkan oleh jin.
Dimaklumkan oleh jin. Jadi maklum betul-betul. Lama orang percayakan bomoh tu 100%. Pasal bomoh pakai jin. Jin yang bisik tu. Sekian-sekian. Orang nama betul. Lama-lama orang dah fanatik pada bomoh. Baru dah bohong. Nampak tak? Untuk kita tidak boleh mempercayai bomoh. Kadang-kadang kita pun yakin pun bohong. Betul lah dia, betul. Betul kan? Betul kata salah. Dia tu kadzabal munajimuna walau sadaq. Pembohong tukang nujum walaupun betul. Betul itu kebetulan. Itu jin punya kerja. Dengan demikian kita dilarang bersahabat dengan jin. Kita mengarah boleh. Nabi Sulaiman boleh arah. Nabi Muhammad boleh arah. Kita kalau ada kekuatan kita boleh arah jin tu. Itu kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Tapi berkhadam, minta tolong tak boleh. Tolong air jangan. Engkau pergi sana. Itu lain bab. Itu arah, takut itu. Pergi sana, pergi sini, pergi. Dia pergi dia. Balik rumah, dia balik. Itu kekuatan ilmu yang ada pada kita. Yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Baru kita boleh arah dia. Tapi kalau boleh tolong tak? Bahaya. Itu sebab orang yang gunakan jin, nanti mati jin minta tolong dia pula. Tu kan ramai orang tengok orang mati ni, yang boleh jin ni tak mati-mati. Tak mati-mati. Pas bukan jin tahan tak. Allah Ta'ala siksa kita akibat kita bersahabat dengan jin. Tak boleh. Kemudian kita lihat pula bahawa bila jin ini suka berendam dalam lombong. Suka berendam dalam lombong. Sebab kita hukum PK tidak dibenarkan kita buang air dalam lombong yang tenang. Mengapa? Pasal jin rajin berendam dalam kolam. Kita berendam, kita pun kencing, angkat kepala, tak menentung kepala dia. Itu yang mengkak-mengkak pasal tu lah. Ataupun kita pergi highway ke mana-mana ke, highway, nak buang air kecil sangat, jangan buang seterus kaki, jangan. Mungkin jin duduk tepi tu. Duduk dengan anak-anak, tengah tidur mulut. Kita kencing masuk ke mulut kawan tu, melompat ada. Itu kena ingat, tak boleh. Itu orang Melayu betul. Bukan betul, teknik salah je. Tabik Datuk, itu je. Orang Melayu salah lah benda tu, tapi cara dia betul, maknanya dia minta tolong. Tapi kita ikut Islam lah. Kita kata salamun ala Nuhin fil alamin. Ataupun salamun ala Sulaiman fil alamin. Dengan nama Sulaiman tu takut. Kenang sejarah tu nenek moyang tu. Pasal nama Sulaiman. Sulaiman yang main-main. Macam kita duduk seorang-seorang, berdua ke, hantu kan takut gitu kan. Hantu ni tak ada, tapi takut nama tu. Jin pun takut dengan nama Sulaiman. Takut. Tapi kita sebut tak boleh. Lalu jin Sulaiman tak mahu je. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Dia dengar nama Sulaiman tu. Walau bagaimanapun jin ini dia dua. Satu, kita memang Allah Ta'ala tak beri terlihat jin. Ingat ni, pegang betul-betul ni. Pegang apa dia? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia jin-jin ini, syaitan-syaitan ini dan kabilah-kabilahnya boleh nampak kamu, tetapi kamu tak nampak mereka. Itu kena pegang betul tu. Maknanya kalau ada orang kata saya nampak jin, pembohong berdasarkan pada Al-Quran. Tetapi kalau dia menampakkan ni, lain bab. Nampak? Kalau kita kata saya boleh tengok jin, pembohong. Kalau saya boleh tengok, tak. Kalau ternampak, itu bukan dia nampak. Jin tu menampakkan dirinya. Ingat tu. Kan banyak berbohong kata, ni rumah ni ada 10 ekor ni. Bohong. Mana tahu? Kita boleh rasa lain. Rasa dengan pencahayaan indera, rasa lain. Nampak tak boleh. Maknanya kita tengok ada ayat ni pegang, kita tahu dah rumah ni ada saja tahu. Tapi bilangan tak tahu. Dia tak kira 1, 2, bohong.
Tuan-tuan jangan bohong. Orang percaya. Ustaz dia bohong kita ada 8 ekor. Mana dia tahu? Melainkan sekali-sekali kita tengok jin tu kata apa? Berapa ekor ada badan? Dia kata ada 8. Betul? Kadang-kadang dia tipu tak? Tak boleh pakai tak? Sesekali kita dengar je lah. Dengar saja. Percaya tak kan? Nampak? Jangan mempercayai ada orang kata saya boleh nampak jin. Kan dulu TV kan masuk. Dia masuk dalam botol macam kucing ke apa? Betul kan? Dia masuk museum ke benda? Masuk TV pun bangang sama. Nampak tak? Boleh pula tangkap jin, nampak tak tu? Quran kata tak boleh nampak. Quran dah sebut tak nampak jin. Boleh masuk botol, keluar TV. Saya tengok air, nampak jin macam kucing nampak. Ini itu kena ingat. Itu Quran sebut innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Tetapi kalau kita tengah malam nampak dia lari tubab lain, dia menampakkan dirinya, nampak? Macam siapa cerita Bonis semalam tu, orang daripada dia duduk di Gombak tu, dia kata dia tak malam nampak jin. Satu hari diburunya jin tu. Ingatnya orang. Rambut panjang, perempuan, ingat dia perempuan diburu. Lari. Hilang dia. Ingat dia orang, baru perasan dia jin tengah malam. Ada jin duduk sana, dia punya lutut dia tinggi ni. Dia tiang lutut dia. Dia duduk cangkung tu, tegak lutut dia. Tegak lutut situ tinggi. Tinggi jin. Itu jin ni ada yang tinggi tak menentu. Pendek tak masal. Orang Melayu pandai. Pendek toyol. Tinggi galah. Besar raya. Hantu raya, hantu galah, hantu toyol. Kalau mati beranak apa? Pontianak. Itu salah tu. Orang perempuan mati bersalin masuk syurga. Ingat? Jadi Pontianak dah. Pelik orang Melayu. Ada pula jenis Pontianak. Dia kata kalau dia jenis Pontianak, dia rambut panjang macam-macam. Orang Melayu pandai. Itu istilah. Arab pun ada nama tu. Istilah tu ada. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak menampakkan kepada kita pasal jin ini merupakan makhluk yang paling buruk sekali. Kalau kita nampak jin tu hari-hari pingsan, buruk sangat. Buruk sangat. Itu dia. Kejadian dah begitulah. Oleh itu kita jangan berani sangat, jangan takut sangat. Berani pun tak boleh. Nanti dia kata kita sombong. Takut pun kita tak boleh. Pasal apa? Nanti dia mainkan kita. Dia main kita. Sebenarnya jin ni takut dengan kita sebenarnya. Tetapi kita takut dengan dia lagi. Dia itu salah. Dia jangan dia takut dengan dia. Kata sergah pun dia takut sebenarnya. Sebenarnya dia takut. Tapi kita pun takut. Dia pun tadi dia berani apa? Kita tu. Pasal kita takut. Hantu. Itu sebabnya kita lihat bahawa Nabi kan dalam Isra Mi'raj kan Jibril dah ajar dah. Jumpa apa? Jin yang bawa apa tu? Bawa obor tu. Kan ada ayat gitu. Kan terbadam api dia. Kan Nabi dah ajar. Jibril ajar. Ruqyah Jibril panggil. Jampi yang Jibril ajar Nabi. Ayat tu lagi baca. Jadi maknanya itu dia bukan jin. Dan jin ini dia boleh memberi pada dia, memberi ke apa? Elastik. Boleh memanjang. Maknanya kalau kita tunggu, kita jumpa di sini, kita lari, tak ada guna lari. Dia boleh panjangkan badan dia, jumpa sana pula, nampak? Lari buat apa? Dia boleh panjangkan badannya dan dia boleh laju. Jalanan dia pun laju. Dia boleh pergi di Mekah dalam masa 20 minit, 30 minit dia sampai Mekah. Dia boleh. Dia lebih laju daripada kata orang. Dia kan tak api. Yang mana kita boleh arahkan sekarang kau pergi Mekah. Dia boleh sampai Mekah. Maknanya dia boleh kita boleh arahkan sekarang pergi Mekah. Tengok Mekah. Dia tengok Mekah. Apa? Sejuk ke panas? Sejuk dia kata. Dia pun sejuk lah. Nampak? Kalau orang sakit tu masuk jin, kita suruh jin dalam badan tu pergi ke Mekah. Dia pergi. Dia tu nampak ramai tentera. Pasal kan ada peperangan dulu sekejap. Kan ada bom di Mekah tu. Jin pun nampak waktu kita suruh dia ke Mekah. Gitu. Dia boleh
laju perjalanan dan boleh memberikan badan dia. Begitu. Itu kaedah dia. Kemudian jin ini dia boleh menyamar. Dia boleh menyamar menjadi ular, menjadi unta. Oleh itulah kita dilarang membunuh ular kalau masuk rumah. Ular masuk rumah tak boleh dibunuh, melainkan kita beri amaran 3 kali. Engkau ular ke engkau jin? Kalau ular, keluar. Kalau jin, keluar. Dia buat tak tahu juga. Kau jin ke engkau ular? Kalau engkau jin, keluar. Dia buat tak tahu juga. Kau jin ke ular ni? Kalau jin keluar, dia tak keluar juga, ular tu bunuh. Jangan silap, kawan saya dah pesan dulu. Dia pun ceramah jin dah pernah dengar. Ular masuk rumah dia, masuk, laju je. Dia pun engkau jin ke ular, paf bunuh terus. Mati ular tu. Rupanya jin pensan isteri dia, membawa kepada meninggal dunia. Tu dia. Satu orang di Kuala Lumpur ni, gitu juga. Ular masuk rumah dia, dia terus bunuh. Dia terus pensan. Pensan masuk hospital, doktor tak jumpa cari penyakit, akhirnya dia meninggal dunia. Satu kawan kita yang pandai cek dalam badan dia, penuh ular dalam badan dia. Tu dia. Jangan bunuh ular yang masuk rumah, melainkan beri amaran terlebih dahulu. Ada pendapat 3 hari, tak sanggup 3 hari. Demam kita nunggu 3 hari tu. 3 kali amaran. Kalau ular masuk ke rumah, hendaklah diperhatikan itu mungkin ular, mungkin jin. Tak boleh bunuh. Kemudian kedua juga tadi saya buat jin ini berendam dalam lumbung, dan juga dia suka duduk dalam lubang-lubang. Lubang-lubang kecil dalam rumah itu, lubang-lubang susah ni yang kadang katak duduk, kadang ular duduk, kadang dia pun duduk situ. Jin, sebab kita larang buang kecil dalam lubang-lubang tu. Boleh jadi katak ada, boleh jadi ular ada, boleh jadi jin pun dalam tu. Kita pun dilarang membaling batu di waktu malam, melompat tinggi atas ke bawah dari waktu malam, tak boleh. Bimbang bawah ni ada jin, terpijak dia, terpijak anak dia. Pasal jin ni kalau kita terpijak anak dia, terpijak dia ke, dia dendam sungguh. Dia kena sikit aja, sikit kena hujung kaki je. Dia dendam lebih daripada itu. Dia tak kerti dendam balas sikit, dia dendam lebih daripada yang dia kena, tu jin. Sebab kita kalau rumah kita tinggi dia, ada rumah kita bocor-bocor gitu, ada dulu lantai buluh, jerai panas tak boleh. Pasal mungkin jin lalu bawah, lalu sap kena panas. Itu dia. Melompat orang tua tu, kena panas. Dan kita membaling batu takut kena dia. Sekarang orang tua tu jangan baling batu tengah malam, kena mata hantu. Memang tak boleh. Pasal jin tu dia benda, kalau kena sakit lah. Tu kata. Maknanya itu sebabnya kita membaling batu tengah malam tak boleh, terjun datang ke bawah tak boleh. Apa namanya, jauh air panas tak boleh. Takut terkena dia. Kan dia api. Ngapa api sakit juga ni? Yalah, api asal dia. Asal dia api. Macam kita kan tanah asal. Kena tanah kan sakit juga. Begitu kaedah. Dan jin ini, dia kalau dia marah, dia boleh masuk dalam badan manusia. Ikut saluran darah. Dia masuk dalam badan manusia ini sama ada sebahagian daripada badan atau seluruh badan. Dia boleh masuk setiap ketika atau dia boleh masuk pakai ketika-ketika. Sentiasa jin dalam badan. Begitu. Dan dia boleh makan darah manusia itu. Tu kan orang kecil darah habis darah. Doktor bubuh darah lagi, habis lagi, bubuh lagi, habis lagi. Begitu. Tu kaedah jin. Dan jin ini dia beranak pinak macam kita juga. Beramai anak dia, ramai. Kalau dia masuk dalam badan manusia, dia boleh beranak ribu-ribu dalam perut. Dia boleh beranak ribu-ribu dalam perut manusia. Masuk 2 hari, cukup, jangan, bahaya dah. Penuh jin. Dia boleh duduk dalam badan manusia. Dia sebati kadang-kadang susah nak keluar. Walau bagaimanapun, ada jenis-jenis jin ni, dia suka tackle manusia. Nak kahwin orang. Ada satu budak di dalam Gombak sana dulu, lama dah. Tiap tengah hari, petang dia duduk tingkap. Dia borak dengan jin tu. Dia bersolid siap. Dia tanya mak cantik tak mak? Cantik, mak dia kata.
Duduk tepi tingkap dia borak dengan jin. Bapak dengar ke mana apa. Dia dengar anak dia kata, bapak aku tak bagi dah, dia kata. Pasal dia nak ikut jin tu. Jin nak kahwin dengan dia. Maknanya jin pun minat kepada manusia. Dalam hukum fiqh, apa hukumnya manusia kahwin dengan jin? Jawapannya menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah manusia berkahwin dengan jin. Pasal hujahnya dia kata manusia itu lain jenis, jin itu lain jenis. Allah berfirman, min ayati an khalaqalakum min amsum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan manusia itu pasangannya dari bangsa manusia juga. Mazhab lain mengatakan sah nikah dengan jin. Tapi makruh. Lebih lagi orang perempuan nikah dengan jin, makruh. Pasal bukti tak ada, payah. Kan pantang mengandung. Mana suami awak? Jin. Susahlah kita. Hukum tak boleh. Makruh hukumnya. Wallahu alam, siapa nak bukti tak tahu. Mana ada di wilayah ni ada satu orang perempuan jumpa saya. Pejabat dia tengok dia mengandung, mana suami? Suami dia jin. Dia kata susah kita dapat anak. Wallahu alam, apa khabar dia? Dia kata jin suami dia. Wallahu alam. Hukum fiqh mengatakan sah. Nak membuktikan itu susah. Surat nikah tak ada. Siapa pula tok imam nikah tu? Itu sebabnya kita lihat dia bahawa jin ini merupakan makhluk yang pelik sikit. Yang pelik. Dia boleh buat macam-macam. Demikian kita kena ingat, kadang-kadang kita lalu sungai, kita lalu mana, tiba-tiba sakit kita. Ingat ya, bengkak kita. Yang membengkakkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membengkakkan itu Allah. Kadang-kadang orang kita pergi kuil Hindu. Kuil Hindu jangan usik. Kuil Hindu kuat hidu dia, kuat Tuhan dia punya syaitan dia. Kerana orang kita ni budak-budak jahat, dia pergi mainkan mata Hindu punya kuil tu, gini-gini itu. Buta mata dia. Yang membutakan ialah Allah. Mungkin jin lempang muka dia. Begitu. Kena ingat tu. Maknanya yang membutakan, yang bengkakkan, yang menyakitkan itu ialah Allah SWT. Jin itu sebab saja. Itu sebabnya jin ni dia boleh buat macam-macam. Dia boleh angkat istana, dia boleh angkat rumah, kuat dia. Dia kuat. Jadi kita jin ni takut dengan azan, takut. Itu sebab kita bila anak-anak menangis, anak-anak menangis malam, tengok nangis dia, nangis tinggi, itu gangguan. Bagi susu tak hendak, dia sakit perut tidak, apa tidak. Tetapi di waktu menangis pula, waktu tepat pukul masa. Pukul 2 malam, besok pukul 2 malam, waktu tepat. Ini gangguan. Boleh jadi lambat azan, syaitan masuk dulu. Syaitan nama, jin nama Ummus Sibyan. Namanya Ummus Sibyan. Ummus Sibyan maknanya mak kanak-kanak. Itu yang menangis berhari menangis. Dia punya pertolongan cemas dia, azankan 7 kali. Azankan 7 kali. Mengapa sampai 7 kali ni? Bila azan saja dia cabut lagi. Habis azan, datang pula dia balik. Azan lagi, cabut lagi dia. Datang balik dia, dah lama penat dia sudah. Dia pun tak datang. Kalau azan betul lah. Azan tak betul, tak boleh datang juga dia. Yang kedua, ayat kursi baca. Ayat kursi kalau peringkat awal kita tak pandai, kita 9 kali waqaf. Itu undang dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard man dhallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uluhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. 9 kali berhenti. Ya, 9 kali berhenti. Itu sebab kadang-kadang setengah-setengah sekolah masuk rasukan. Istilah orang putih ni histeria. Sebenarnya tak tepat, histeria itu bukan histeria. Disebut makhluk jahat. Makhluk yang jahat. Maknanya roh jahat. Syaitan, jin yang mengaruh, merasuk budak-budak. Orang tanya mengapa pula dia kata seorang agama kena, orang Melayu je kena, Cina tak kena, India tak kena. Ini soalan lalu. Ini orang Melayu tak betul, kata orang Melayu tak betul. Bukan masalah orang tak betul.
Masalahnya ialah Hindu tu dia tak payah masuk lah. Member dia Cina pun tak payah. Nak ganggunya orang Islam lah. Nah, budak yang semayang ni ganggu. Budak-budak perempuan ni kadang-kadang waktu datang bulan. Nah, itu dia. Sebab kita mana-mana pergi pun, di hotel ke mana ke, jangan duduk terus. Yang silap tu. Di hotel Mekah banyak orang kena. Di hotel Mekah pasal dia masuk terus duduk terus, baring terus. Jin dah bagi istirahat. Dia dah relax nama jin. Kan waktu kadang-kadang kosong hotel tu berbulan-bulan, orang tak datang. Kita terus masuk. Baring-baring dihimpit ni kita. Pasal apa kena hantu himpit-himpit? Dia baring, jin dah baring dah. Kan? Kita pun baring, himpit dia. Mengamuk dia. Kita apa? Dah lama kita pun pernah. Dia himpit lah kita nampak. Itu kaedah dia. Sebab kita masuk rumah, ayat kursi dulu. 3 kul dulu. Sama tuan-tuan, kalau keluar rumah malam-malam, ada anak kecil rumah, jangan masuk rumah terus. Itu menang dia. Orang tu dulu kepesan, jangan masuk rumah dulu. Jangan pegang budak bawa masuk ni. Kita orang muda, orang tu mengarut mak. Orang muda-muda tak tahu, dia mengarut aja. Ini orang tu yang mengarut dia. Bukan masalah mengarut. Gini, kita keluar rumah, kan, tengah malam, 12 malam balik, kita balik. Jin ikut belakang, ikut sampai ke rumah. Nampak? Sampai ke rumah kita ada anak kecil. Dia kata bagus. Dia ganggu budak tu. Dia ganggu budak itu. Nanti bila menangis, itu yang dia suka. Apa dia untung dia menangis? Nanti kita jumpa bomoh. Cukup lah. Sudah syirik. Dia pun salah-salah. So, kita duduk masuk rumah. Jangan masuk rumah tu. Duduk dulu. Baca ayat kursi dulu. 3 kul dulu. Dia pun cabut. Baru masuk, nampak? Kalau malas baca pun tak boleh. Jin pun dah sudah. Lama tak ada kerja, balik lagi dia. Balik lagi. Tu kaedah. Maknanya ayat kursi tu kena baca. Undang-undang tu sebab kita kena ayat kursi ni di samping kalau kita lepas sembahyang kita baca, kita akan dapat ganjaran, banyak ganjaran dia. Dan syaitan pun takut, jin pun takut kita. Ingat sejarah waktu Abu Hurairah jaga Baitul Mal. Jin curi harta Baitul Mal. Akhirnya jin mengajar baca ayat kursi. Maknanya ayat kursi kita baca untuk mengelakkan daripada kecurian itu. Tapi yang curi pun syaitan juga, jin curi. Itulah. Kemudian kita lihat bahawa jin ini merupakan makhluk yang kadang-kadang dicerdik, kadang-kadang dia bodoh. Sebab kadang-kadang bila jin yang boleh diarah tu, kita letakkan popcorn tu, dulu orang boleh panggil bertih tu kan, jagung bakar tu, letakkan ke tanah. Jin kau tunggu jagung ni sampai dia tumbuh. Dia tunggu bila nak tumbuh, tak tumbuh. Nampak bodoh je tu. Dia tunggu bila pula nak tumbuh. Itu pasal jin ni dia umur dia panjang. Itu sebabnya information dia banyak. Sebabnya setengah orang jin beritahu dia, orang ni sekian dulu dia tahu sejarah. Dia umur kan 1000 tahun dulu, tahu umur panjang dia. 7000 tahun ada jin ni. Umur panjang, mati juga lambat mati. Dia tahu sejarah kita lama-lama. Tu dia cerita macam gini. Kita cakap pandai dia tu. Apa tak pandai, jin tu tahu hal kita. Information dia cepat. Kuat dia bisa khabar dia. Jin tu dia tahu sejarah kita tu. Yang main jin dia tahu. Sebab kita tengok kan di surau tu, dia duduk kat surau, dia tengok je, dia cerita kawan-kawan dia. Semua kawan-kawan tahu hal kita yang lepas. Tu jin kita. Walau bagaimanapun kita lihat bahawa kalau kita di rumah, kita makan ke, kita benda ke, kita kena tutup makanan kita. Kita makan bismillah, jangan ganggu dia. Dia tak ganggu kita. Dan rumah yang ada dibacakan Al-Quran, dia payah nak masuk. Dia masuk juga, tapi dia cabut ke lahan panas. Kemudian jin ini dia dia kalau kita berhadam dengan dia, kita minta tolong dengan dia akan tolong kita walaupun 40 tahun 50 tahun tolong. Akhirnya dia minta tolong kita sekali sebelum kita mati. Dia akan syirikkan kita setelah kita minta tolong. Lebih-lebih lagi orang-orang yang pakai
susuk itu. Susuk tu jin lah. Kan susuk kan orang dia susuk pandai, cantik. Sampai tua dia cantik. Sampai tua dia hebat. Dia kalau dia menumbuk orang, pensan orang. Kalau dia main bola, tendang bola kuat. Kalau bercakap orang takut. Tu masing-masing punya permintaan lah. Maka itu susuk namanya. Susuk ini berasal zaman Fir'aun lagi. Fir'aun zaman dia ada seorang perempuan yang umurnya 25 tahun. Macam 25 tahun. Cucu dia ada umur 300 tahun. Macam mana tu? Umur dia 25 tahun, cucu 300 tahun. Bukan dia punya umur. Gaya badan dia macam 25 tahun. Saudara mara dia semua cemburu. Macam mana orang tua dah 300 tahun, 400 tahun umur dia macam umur 25 tahun. Orang mengintai dia dalam bilik. Apa dia buat orang tu? Rupanya ada binatang masuk dalam badan dia. Binatang tu syaitan, jin. Bila dia masuk dalam badan, cantik, berseri dia. Bila keluar je, tua sungguh. Satu hari orang mengintai dia, benda tu keluar dari badan. Dia tangkap, dibunuh. Pensan orang tu terus mati. Itu asal susuk dalam zaman Fir'aun. Sekarang kita pakai jarum. Jarum emas, jarum apa ni? Zebar orangnya, raksa. Begitu. Jadi maknanya benda tu ikut sekali ikut. Hukumnya syirik macam azimat juga. Orang itu dipanggil, orang nampak dia cantik, sebenarnya tak cantik. Sebenarnya tak cantik. Ini panggil sihir khayali. Maknanya pandang lahir, cantik sungguh. Sebenarnya tak cantik. Nampak? Dia pandai itu, dia panggil selap mata. Mata itu dikonangkan ni. Itu. Itu kaedah dia. Susuk ni. Itu gunakan jin. Dan kita perhatikan ya bahawa makhluk jin ni makhluk yang ada yang kalau dia Islam, ada yang maksiat, ada yang baik. Kalau dia baik, baik sungguh. Wa anna minnas solihun. Ada di kalangan kami yang salih, yang baik-baik. Orang Melayu kata, sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Ini tak betul. Untuk sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Ini statement salah. Jin kalau jahat-jahat lah. Kalau baik-baik lah. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada di kalangan kami yang muslim, ada yang kafir. Wa anna minnas solihun minad dunazat. Ada yang salih, ada yang tidak. Ada jin yang baik, ada yang jin tidak baik. Mana yang sembahyang, ada sembahyang. Yang puasa-puasa. Dan mazhab mereka macam-macam. Islam ada, kafir ada, Buddha ada, Syiah ada, Al-Sunnah ada, Qadariyah ada, Jabariyah ada, Murji'ah ada. Semua mazhab ada. Mazhab Khawarij pun ada. Dia mazhab dia macam manusia betul. Dan mereka berpusat di Bermuda Triangle. Banyak yang datang ke sini. Jin-jin yang Bermuda Triangle datang sini banyak melawat Malaysia. Begitu. Jin sana cakap putih lah. Tak cakap Melayu, cakap putih. Jin pun cakap putih juga. Jadi maknanya itu jin yang datang sana. Jin seluruh dunia jin ada. Mereka boleh datang sini, boleh datang melawat Malaysia. Jin-jin. Tetapi mereka suka tempat-tempat yang banyak disembah. Macam kuil Hindu tu banyak tu. Banyak di situ. Pasal apa? Dia ni bila disembah kuat, suka dia. Situ dia duduk ramai-ramai. Dia kena sembah tu dia suka. Sebab kita dilarang sembahyang sunat lepas asar. Pasal apa? Dia duduk dia matahari nak turun tu, dia duduk tengah-tengah tu. Sini matahari tengah, dia duduk situ. Dia rasa manusia sembah dia. Lepas tu kita larang sembahyang sunat lepas asar tu. Tu kata. Tu kerja jin. Dan kita nak kenal jin duduk mana. Kalau dia tengah ni, dia suka duduk di antara bayang dan cahaya. Kan tengah-tengah ni sini bayang, sini cahaya, sini bayang kan. Dia tengah tu. Dia dapat separuh. Bayang separuh, cahaya separuh. Ada sekuris tu. Kita larang dia hukum makruh. Kita dilarang duduk di antara bayang dan cahaya. Itu dah. Pasal dia duduk situ. Sama juga kita makruh pakai kasut sebelah. Makruh juga. Dan makruh cukup kepala sebelah pun makruh. Orang tak pernah buat lah. Separuh-separuh ni. Tapi kalau kita ke Mekah tu, orang Mekah pesan kalau sekiranya nak gunting rambut, gunting kedai. Jangan gunting tepi-tepi jalan tu. Kan tu tengah gunting separuh,
Tentera datang, buru, tak ada bungkang dia lari. Dia separuh kepada kita. Itu dia. Ni dia. Itulah dia sementara ni tuan-tuan. Jadi panjang bab jin panjang ni, duduk di mana dan sebagainya. Kita akan sambung dalam ceramah akan datang. Wallahualam. Cerita ni panjang ni. Kita akan masuk dalam sihir, bagaimana orang gunakan jin, bagaimana jin boleh ikut perintah manusia, boleh merosakkan akidah, dan boleh dia diarahkan masuk orang, ganggu orang, gembung orang sana, sakit orang sana, butakan orang, macam-macam dia buat. Siapa yang kerja ni? Jin punya je. Siapa punya arahan? Bomoh punya arahan. Pasal boleh jadi itu, tersambung kemudian insya-Allah. Sekian dulu untuk malam ni. Aku qul hadza Rasulullah al-azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina bil ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya tuan-tuan, nak sambung bab begini, ada buku jin di luar. Insya-Allah jual.